Sarawak terus menerima pengiktirafan apabila berjaya merangkul 3 emas 1 gangsa dalam Malam Hadiah Kewartawanan Malaysia, Malaysia Press Institute MPI Petronas 2022. 3 emas diperoleh dalam kategori berita video terbaik oleh wartawan Muhammad Helmi Malik dan jurukamera Muhammad Salihin Hussein. Kategori esei foto cemerlang yang dimenangi oleh jurufoto Muhammad Syahir Omar dan kategori penulisan kolom atau rencana pengarang cemerlang oleh Dr. Azinariah Abdullah. Menerusi 3 penulisan berjudul Sifat Memoir dalam My Story, Justin in the Wilderness, Sisi Luka Perang di Afghanistan, Tinggalan Amerika dan tentang pelarian, perihal menulis untuk mewarnai kehidupan. Dr. Azinariah Abdullah yang mesra disapa sebagai Mekna yang juga merupakan editor Astro Awani bersama ketika ini untuk kita lihat bagaimana kemenangan itu boleh membawa kepada masa depan Astro Awani lebih cerah dan Mekna. Selamat pagi Mekna. Selamat pagi. Mekna dah lebih 20 tahun Mekna dalam industri media tapi masih lagi turun ke lapangan, gali kisah-kisah pelarian dan juga kelompok minoriti. Sebenarnya apa motivasi ketika mana sekarang ini apabila menjadi seorang editor dan juga pengalaman yang cukup luas? Ya, Alhamdulillah Afizi, sebenarnya kita mengucapkan tahniah juga kepada rakan kita di Awani, Syahir dan Helmi Malik dan Salihin dan juga Zairin untuk multimedia cemerlang yang walaupun bukan emas tapi masih top 5 ataupun top 3 dan Alhamdulillah sebenarnya itu adalah untuk keseluruhan Astro Awani yang melambangkan juga pengiktirafan kepada Astro Awani yang 5 tahun berturut-turut most trusted brand dan itu adalah yang menggerakkan kepada motivasi saya untuk terus menulis. Sebenarnya kerja menulis ini adalah satu kerja yang agak leceh. Kerana walaupun tidak turun ke lapangan lagi tetapi motivasi untuk terus menulis itu sebenarnya saya gerakkan untuk melawan ataupun usaha untuk melawan lupa. Melawan lupa ini adalah satu perkara ataupun satu sindrom yang mungkin tidak baik untuk wartawan dan juga penulis. Dan menulis itu untuk menawan lupa tetapi membaca itu adalah untuk menumbuhkan satu pengalaman dan juga kemahiran yang moga-moga boleh menumbuhkan kepada satu cabang lain kepada mereka yang membaca itu sendiri boleh melawan juga lupa dan juga boleh menambahkan ataupun menumbuhkan menjalar segala kebaikan dan manfaat yang ditulis tidak hanya melalui tulisan saya sebenarnya mengenai pelarian minoriti dan sebagainya. Tetapi apa yang penting ialah segala subjek dalam ilmu kewartawanan itu sendiri adalah perlu terus ditulis dan perlu terus dibaca untuk kita melawan lupa itu sendiri dan juga untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang pelarian dan juga minoriti. Berbalik kepada persoalan mengenai pelarian dan kelompok minoriti ni, apa motivasi dia? Sebagaimana saya katakan tadi adalah sebenarnya untuk usaha untuk mengangkat isu-isu yang sememangnya memang dekat dengan hati saya dan juga satu isu yang mungkin boleh diangkat ke pentas global. Isu tempatan tetapi masih ada sentuhan global dan juga kita boleh connect ataupun hubungkan dengan masalah-masalah tempatan mengenai pelarian misalnya, pelarian Rohingya, pelarian Syria, pelarian Palestin dan sebagainya adalah satu isu yang asalnya di peringkat antarabangsa tetapi tetap dekat di hati rakyat tempatan sendiri kerana itu ada sentimen-sentimen tempatan yang mengundang kita untuk terus mengetahui dan menggali apakah yang perlu kita lakukan selepas ini untuk membantu golongan ini dan juga memahami secara konteks dalam yang lebih luas mengenai minoriti di Asia Tenggara dan juga global, Afizi. Dan Mekna banyak juga menulis dan juga menjorai isu berkaitan dengan pelarian. Mengapa soal pelarian ini begitu dekat di hati Mekna itu sendiri? Sebenarnya saya memang agak banyak sedikit kalau dari segi jumlah ataupun skalanya saya lebih banyak menulis mengenai pelarian.
dan juga minoriti. Ini kerana kajian PhD saya adalah mengenai minoriti dan juga pelarian, khususnya mengenai Rohingya. Tapi itu tidak bermakna saya tidak menulis tentang benda-benda lain. Kerana sebagaimana saya katakan tadi, memang isu Rohingya dan pelarian dan juga minoriti Muslim minoriti khususnya di Asia Tenggara memang dekat di hati saya, tetapi apa yang saya ingin membuat pembaharuan sebenarnya adalah memperbanyakkan mengenai naskah-naskah tentang yang benda yang begitu susah, begitu kompleks, begitu sukar, tetapi saya boleh menyampaikan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan mudah melekat di hati pembaca-pembaca lain, supaya pembaca-pembaca lain pada akhirnya apabila membaca artikel ataupun tulisan ataupun kolom yang saya kerjakan itu, mereka boleh mendapat sesuatu ilmu yang baru dan juga lebih memahami tentang isu-isu pelarian dan isu-isu minoriti khususnya di Asia Tenggara ni, Hafizi. Dan sepanjang berdamping dengan pelarian, apa kisah ataupun cerita mereka yang tersisih daripada masyarakat umum? Ini satu soalan yang menarik kerana sudah pasti kalau kita bercakap mengenai kisah pelarian, sebenarnya kisah pelarian ni tidak ada yang gembira ataupun tidak ada yang ria sebenarnya. Banyak yang ada mengenai kisah-kisah duka, kisah-kisah yang perlu memerlukan bantuan orang lain untuk membantu mereka. Tetapi sebenarnya apa yang ada tentang masyarakat minoriti dan pelarian ni sebenarnya cerita-cerita mereka ini kalau boleh hubungannya saya angkat dan juga saya sebarluaskan kepada khalayak yang lebih ramai supaya cerita-cerita yang mereka yang tersisih ini, cerita mereka berasimilasi, cerita mereka bagaimana refugee ini berasimilasi dengan masyarakat umum, masyarakat tempatan, cerita bagaimana kisah kejayaan mereka menjadi usahawan dan bangkit untuk menjadi seorang yang berguna kepada masyarakat sebelum mereka kembali kepada negara asal. Saya angkat jika boleh melalui jalannya, melalui jambatannya tulisan saya itu, moga-moga kisah-kisah mereka yang tersisih ini disebar luas dan juga selepas itu mereka yang membaca lebih mengetahui dan juga lebih jujur untuk menerima mereka dalam masyarakat kita secara umumnya, Hafizi. Dan Mekna, yang terakhir mungkin tips daripada seorang editor yang telah pun berada dalam industri sejak sekian lama dan juga bagaimana sebenarnya kemenangan ini boleh membantu wartawan-wartawan muda untuk menyambah minat dalam mengenal ataupun menulis berkaitan dengan pelarian. Okey. Sebenarnya tips tu perkara utama membaca dan membaca. Tetapi menulis tu adalah kerja wartawan. Tetapi menulis sesuatu yang lebih kritis ataupun sesuatu yang lebih berat dan pada akhirnya boleh memberi pedoman kepada masyarakat umumnya, itu sebenarnya perlu ditambah ataupun perlu disantuni juga menulis dan membaca. Jadi menulis dan membaca ini adalah dua perkara yang semestinya wartawan baru dan wartawan lama perlu teruskan. Tidak semestinya berhenti apabila sudah melakar kejayaan ataupun sudah tidak lagi turun ke lapangan dan sebagainya, tidak perlu membaca atau tidak perlu menulis lagi. Kerana kerja ini adalah satu kerja yang berterusan dan tidak akan berhenti sehingga kita menutup mata, insya-Allah.